اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 20. Baris yang ke-9 daripada bawah. Muka surat 20, baris ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketahui olehmu bahawasanya qalbun itu ada baginya bagi qalbun dua makna. Pertama, qalbun jismaniyun, yaitu qalbun jismaniyun, daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri, yang menyerupai ia daging akan jantung pisang, dan yaitu daging yang ditaruh di dalam hati sebelah kiri itu daging yang tertentu, yang maklum. Di dalam daging tu ada lubang, dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Yang kedua, qalbun ruhaniyun, yaitu qalbun ruhaniyun, sesuatu yang halus, yang latifah, yang mengetahui dan yang mengenal dan yang mendapat daripada manusia. Dan ia qalbun ruhaniyun ni hakikat manusia, dan ia qalbun ruhaniyun jua yang dihadapkan kepadanya perkataan, dan ia jua yang disuruh dan yang dilarang. Ketahui olehmu bahawasanya qalbun itu ada baginya dua makna. Qalbun yang diterjemahkan terdahulunya jantung, kita terjemah dengan hati. Qalbun ni hati, yang mana asalnya qalbun adalah berbalik, balik, tukar tu qalbun asalnya. Dia qalaba yaqribu qalban, dengan makna bertukar, berbalik. Itu asal makna. Tapi terjemahan kitanya qalbun adalah hati. Yang mana sekarang dalam kitab Penawar Bagi Hati masuk kitab yang kedua pada menyatakan qalbun, pada menyatakan hati. Yang mana dalam kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Qadhi Al-Mandili, dia ada satu muqaddimah, dia ada 3 kitab. Satu muqaddimah pada membicarakan ilmu tasawuf, apa takrif ilmu tasawuf, apa faedah ngaji ilmu tasawuf, apa hukum belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni ambilannya di mana, Quran, hadis. Itu dalam pembicaraan muqaddimah, pengenalan ilmu. Kemudian dalam kitab Penawar Bagi Hati ada 3 kitab, 3 tajuk yang besar. Yang mana kitab yang pertama pada menyatakan 7 anggota.
mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Itu kitab yang pertama. Masuk kitab yang kedua, masuk pada pembicaraan hati. Begitu juga kitab yang ketiga, pembicaraan hati. Kitab yang kedua pada membicarakan sifat-sifat kecelaan, sifat-sifat hati yang diharam pada syarak. Dia ada 10 fasal, 10 bab, 10 tajuk pada membicarakan 10 sifat yang mazmumah yang dicela pada syarak. Disusuli kitab yang ketiga pada membicarakan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang mahmudah, sifat yang hamidah, sifat yang dipuji pada syarak. Di bawah kitab yang ketiga juga dia ada 10 bab, 10 tajuk pada membicarakan 10 sifat mahmudah, yang mana maudhu' bicara ilmu tasawuf adalah bicara hati. Jadi dalam kitab yang pertama pada membicarakan 7 anggota, sebenarnya itu masuk dalam tajuk ilmu fiqh. Bicara mata, telinga, lidah itu bukan bicara hati. Yang mana maudhu' pembicaraan agenda ilmu tasawuf adalah hati. Jadi hak bicara tasawufnya adalah kitab yang kedua pada membicarakan 10 sifat mazmumah, dan kitab yang ketiga pada membicarakan 10 sifat mahmudah. Tetapi sebelum daripada kita membicarakan berkaitan dengan hati, Syekh Qadir Al-Madini menyatakan bahawa nak menyampaikan kepada memelihara hati, memelihara anggota zahir terlebih dahulu. Sebab hak hati ni duduk dalam, hak ni payah ni duduk dalam. Jadi nak pergi kepada memelihara hati terlebih dahulu, bicaranya adalah memelihara anggota zahir terlebih dahulu. Memelihara anggota zahir terlebih dahulu, barulah menyampaikan kepada pembicaraan kitab penambah hati, kitab tasawuf adalah berkaitan dengan sifat-sifat hati kita, sama ada sifat yang dicela ataupun sifat yang dipuji pada syarak. Jadi nak bicara hati, bicara anggota zahir terlebih dahulu, kemudian kita duduk nak pelihara anggota zahir yang 7 daripada segala kejahatan, dan kita nak gunakan anggota yang 7 kepada segala kebajikan, tidak akan sempurna melainkan kita kena membersihkan akan hati kita. Jadi ada kaitan antara hak zahir dengan hak hati. Nak bicara bab hati, kena bicara hak zahir terlebih dahulu, baru pada bicara hati. Jadi nak sempurna hak zahir, kena bicara juga hak berkaitan dengan hati. Sebab itulah hak zahir pun wajib fardu ain kepada kita, ilmu dan amal. Hak bicara hati pun wajib fardu ain kepada kita, bicara ilmu dan bicara amal. Makna antara zahir dengan hati tak boleh cerah tanggal. Sebab apa? Sebab nak pergi pada hati, kena bicara hak zahir. Nak sempurna bicara hak zahir, kena jaga hak hati. Jadi dua-dua ni ada kaitan. Dua-dua ni tak boleh cerah tangan. Tak boleh kata sekarang saya nak cerita nak cara hak zahir je, hak hati biar, tak jadi. Sekarang saya nak fokus kepada bicara hati, hak zahir semula, tak jadi. Dia kedua-dua ni dia ada kaitan. Syekh Qadir mengatakan terdahulunya nak menyampaikan kepada bicara hati, kena bicara hak zahir. Nak sempurna kita pelihara hak anggota zahir ni, kena bicara berkaitan dengan membersihkan hati. Ini masuk bab hati. Cuma antara zahir dengan hati ni, hak zahir mudah nak banding dengan hak hati. Hak zahir mudah. Mata kita mudah pelihara, telinga kita mudah pelihara, lidah kita mudah pelihara, kita jaga. Tetapi kalau hak zahir itu pun kita tak boleh nak pelihara, jadi macam mana kita nak bicara hak di dalam, hak hati? Ni hak bicara sebenar ni bukan hanya bercerita. Orang banyak bercerita berkaitan dengan rohani, hati rohani ni, dia bicara hak di dalam. Tetapi hak zahirnya macam mana?
kurang dititik beratkan, ni tak jadi. Tak. Begitu juga hanya duduk solat hak zahir je. Hak zahir comel. Hukum hakam hak zahir comel. Tapi hati tidak dibicarakan. Itu pun tak jadi tu. Dia dua-dua ni dia berkait antara satu sama lain. Cuma nak ceritanya lebih mudah. Kita pelihara hak zahir nak banding pelihara hak hati. Jadi kalau hak zahir hak mudah kita tak boleh nak pelihara, macam mana cerita bab hati? Macam mana kita nak cerita bab hati? Apabila hak zahir boleh pelihara, hak hati, hak asas-asas boleh pelihara, barulah cerita kekuatan dalaman pula. Tu. Maknanya permulaan kita cerita bab hukum syariat. Hak zahir, syariat zahir dia panggil. Hak hati, syariat batin. Hak zahir, pelihara mata, telinga, lidah contohnya, itu syariat zahir pekau. Kemudian pembicaraan berkaitan dengan sifat mazmumah dan sifat mahmudah, itu bicara syariat batin. Satu syariat zahir, satu syariat batin. Hak ni yang kita nak kena tupu. Apabila hak zahir dengan hak batin selaras dengan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala, daripada ilmunya kemudian disusuli dengan amal, barulah nak pergi pula kepada kekuatan hak hati di dalam ni. Sebab hati ni dia ada beberapa lapis. Sampai yang dalam tu dia panggil sir. Dia ada qalbun, fuadun, lubun, sarabun, sirrun. Jadi kita nak bicara ni qalb, hak hati, hati, hak rohani, hak kat luar baru ni. Barulah dia masuk ke dalam sampai kepada sir dia panggil. Ni hak lapis di dalam hati kita pula. Jadi kita bicara bab syariat adalah qalb ni, qalb rohani. Bab syariat. Lepas tu barulah pergi kepada hak dalaman tu. Sebab tu kita kena faham molek ni. Kadang-kadang bicara hati ni dia payah sedikit. Kadang-kadang tidak boleh nak membezakan hak bicara hati, hak hukum syariat batin dengan hak kekuatan dalaman yang datang daripada syariat zahir dan syariat batin kita. Hak tu tak boleh nak cerita hak tu. Tak nak cerita dengan buat-buat, tak bolehlah cerita kedudukan orang yang dalaman dia kuat, boleh cerita. Kita nak cerita, nak dapat perkara tu, tak boleh. Itu bergantung kepada syariat zahir batin kita. Hak ni kita bicara syariat batin. Hak ni boleh bicara lah. Cerita sifat mazmumah, riak. Kena faham riak tu apa. Macam mana kita nak usahakan supaya riak tidak menjadi sifat hati kita. Hak tu boleh diusahakan. Macam mana kita nak supaya sifat takabur tidak ada di hati kita. Hak tu boleh dibicarakan. Adapun macam mana nak dapat kekuatan hati ni, biar hanya ada Allah, biar hanya ada kebesaran Allah, biar hanya ada kekuasaan Allah. Itu mari daripada kesempurnaan syariat zahir dan batin. Itu cerita nu dalaman tu. Ni kadang-kadang ni syariat zahir batin, hak asas-asas fardhu tidak dibicarakan. Dibicara nak masuk dalam, biar hanya ada Allah, biar hanya ada kebesaran Allah. Tidak ada makhluk di hati, tidak ada dunia di hati. Makhluk ni zahirnya sama saja di hati, tak ada beza pun. Orang puji ke orang keji ke sama je. Itu kurniaan Allah datang daripada sempurna syariat zahir dan batin. Itu bukan boleh dapat dengan usaha kita. Usaha kita yang dapatnya adalah jaga syariat zahir dan batin. Waktu hak kita dapat usahakan, waktu yang diwajibkan kepada kita. Waktu hak dalam kuat dan kuat, itu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kadang-kadang cerita sekarang ni kita kena cermat. Orang-orang yang bukan bidang agama, bukan lulusan agama, tetapi membaca, kemudian pula dengan nada suara yang lembut, dengan cara penyampaian yang lembut, kita kadang-kadang pening pula dengarnya. Pasal mana pula ni nak masuk ni kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Tidak ada, melainkan hanya Allah. Kita kena hilangkan kita. Allah hilangkan kita macam mana? Nak hilang kita kena terlampir kuda.
Hilang tu. Hak terlampau kuda tu hilang tu. Tak kenal orang tu. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bicara hati lapis dalam. Qalbun puadun lubun sarabun sirrun dalam. Kita nak bicara qalb ni. Nak kenal dulu mana sifat mazmumah, mana sifat mahmudah. Tu dulu. Hak fardu ain kepada kita. Kalau tak ada hak ni, tak sedut ceritalah hak kebesaran Allah di dalam ni. Tidak ada yang lain melainkan Allah. Nak bicara macam mana waktu tadilah bukan dapat dengan usaha. Itu dapat daripada kekuatan dalaman masing-masing. Sebab tu bicara qalb, bicara hati, hak ilmu fardu ain kita ni. Kalau ikhlas pun ikhlas peringkat syariat dipanggil. Ikhlas peringkat mukhlisin. Ikhlas peringkat muhibbin, muwahhidin. Ni sir dalam. Itu kurnia Allah Subhanahu wa taala. Tawakul contohnya. Tawakul peringkat permulaan. Ni hak kewajipan kita. Tawakul yang pertengahan, tawakul yang paling tinggi. Yang pertengahan pun kita akan bicara tidak dapat dengan usaha. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kenal tu dulu. Hak tawakul syariat, syariat batin kita, hak wajib kita tu hak mana? Naik tawakul yang pertengahan, umpama anak dengan ibu. Naik tawakul hak paling tinggi, umpama mayat di hadapan yang memandikan mayat. Dalam kitab ni menyatakan bahawa hak pertengahan tu pun tidak dapat dengan usaha. Hak syariat tu je dapat dengan usaha. Sebab yang diwajibkan kepada kita hak mampu kita usahakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita dah baca semua tu kan. Tak baca mana dah tau. Yelah tak baca mana pun ingat tu dah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak memberati oleh Allah akan seseorang melainkan perkara yang mampu diusahakan. Duk cerita ni nak hilang segala-gala ni. Akhirnya dia akan terlupa kepada hak syariat. Dia nak tupu kepada hak kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Hak syariat dia lupa. Dia nak dapat hak ni, dia pun cari jalan tanpa syariat. Nak dapat ni macam mana? Ambil hak saya ni. Beramal dengan hak saya ni. Awak akan dapat hak ni. Lepas tu hak syariat mana? Hak kewajipan kita mana? Salah. Tapi dengar kata ni biar hanya ada Allah Ta'ala, hanya ada kebesaran Allah Ta'ala, hanya ada kekuasaan Allah Ta'ala, lain daripada tidak ada. Kita mesti menghilangkan kita. Tidak ada kita. Barulah hati tu suci, tu sir kurniaan Allah. Kita dengar-dengar kadang-kadang kita pun kena nak cekah juga. Nak kata salah, itu betul ada dalam kita, itu kurniaan Allah. Itu bukan bicara syariat. Bagi apa ni? Letak tak kena. Tapi bila bercakap tu lembut, cakap tu halus. Tapi adakah latar belakangnya pengajian agama? Tidak ada. Dia ada pengajian-pengajian dia tersendiri. Pengajiannya di mana? Pengajiannya kepada ilmu tasawuf hakikat. Diri pada hakikat tu. Waktu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nak fokus ni. Nak fokus hak asas. Antara syariat zahir dengan syariat batin. Hak wajib kita belajar, hak wajib kita amal. Sebab ni hak mampu kita usahakan. Hak kita mampu usahakan. Hak ni hak kewajipan kita. Hak ni dak tengah tepi kita ni kadang-kadang. Ilmu mungkin mudah, amal. Ilmu mudah, amal. Tapi kalau ilmu pun tahu tengah tepi, kau payah kitanya. Terutama sekali hak berkaitan dengan hati. Kalau kita ada ilmu berkaitan dengan mata, telinga, lidah pun kita tak boleh nak amal. Macam mana nak kira hak hati? Hati hak syariat ni. Hati hak syariat ni. Bukan hati hak sir dalam kurniaan Tuhan, bukan ni. Hati syariat kita macam mana? Mana kalau hak zahir pun tak ada nak pelihara. Nak pelihara hak hati macam mana? Tapi mana ada kaitan antara hak zahir dengan hak batin. Saling lengkap melengkapi.
Yang mana nak bawa dia bicara hati, dia kena bicara hak zahir terlebih dahulu. Kemudian nak sempurna kita pelihara hak zahir ni, mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, apa semua, kaki, tangan, tidak sempurna, melainkan kena bicara hati. Contoh kita bicara perut, hak kita duk makan tu, lah kita duk makan kan, hak pelihara gitunya, pelihara daripada yang haram dan yang syubhat. Pelihara daripada yang haram dan yang syubhat. Yang syubhat, hak syubhat banyak hak syubhat, hak tak yakin halal tapi tak yakin haram, tak jelas. Tapi ada tanda halal, tanda halal itulah. Tapi kita nampak tak cara dia buat. Orang periksa tu periksa dah. Orang periksa tu periksa tahun sekali je. Masa nak wi ni cop halal tu. Dia bukan tiap-tiap hari ada pegawai tunggu ketika dia adungkan bahan dia. Ada. Tiap-tiap satu kilang dia adung bahan, kena ada pegawai yang sign dulu baru boleh masuk bahan tu. Gitu. Setahun sekali je dia kecek. Betul macam mana? Hati dia panggil syubhat. Dia kalau waktu kita sukar untuk pelihara, jadi berbicara hati kita hak sama-sama tak nak. Bicara bab sifat ghadab, pemarah, kadang-kadang boleh kawal, kadang-kadang tak boleh kawal. Bicara bab riak, ujub, takabur, kadang-kadang boleh hindari, kadang-kadang tidak boleh hindari. Sebab apa? Sebab al-zahir kita payah, kita tak mampu pelihara. Tapi qadar tu ialah kita. Qadar tu. Salah kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Bab makan tu sendiri. Begitu juga dengan anggota-anggota yang lain. Jadi bila nak bicara berkaitan dengan hati dalam kitab yang kedua ni, apa dia hati, qalb. Tapi qalb yang kita bicara di sini adalah qalbun, hak nombor 2 tu. Qalbun ruhaniyun, waktu bicara kita. Ketahui olehmu bahawa qalbun itu ada baginya 2 makna. Pertama, qalbun jismaniyun, hak berjisim tu. Jisim tu lah. Kita mengaji kan, ada jisim, ada arak, ada zat, ada sifat. Kalau ngaji dalam kaedah sifat 20 tu, dia ada zat, dia ada sifat, dia ada jisim, dia ada arak. Jisim ni yang boleh, yang bertongkol apa dia panggil, yang ada dalam, tapi orang Nesir tak tahulah di klinik tu ada tu digambar ke apa, gambar jantung tau. Di jantung lain tau, hati lain, kan? Tengok sini, hak mana hak gambar tu. Yang pertama qalbun jismaniyun, hati hak toko tu, hak nung lagi hospital tu nah. Tu hati di hospital tu. Iaitu qalbun jismaniyun ni daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri, yang menyerupai akan jantung pisang. Ya. Hak ni sih. Ya, jantung pisang. Hak biasa besar kita pergi klinik tu, waktu apa? Dia jantung lain tau, hati lain. Lepas tu apa lagi dalam organ dalam kita tu, limpa apa tu, kan gitu. Dia jantung lain tau, hati lain. Ke macam mana? Hak macam jantung pisang ni maknanya hati lah. Jantung. Lepas tu hak pembedahan hati apa semua tak mana pula? Patut pun dia terjemah hak terdahulu tu artinya jantung. Tengok dia. Ya, dan iaitu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri itu, daging yang tertentu, yang kita maklumlah. Daging yang tertentu ni ada, kita maklum hak tu. Dia panggil daging yang tertentu tu. Faham tak? Daging yang tertentu mana apa? Daging hak kita maklum tu. Dia nak cerita pun payah kok. Sebab apa? Daging yang, kalau kita kata daging yang tertentu ni hak tu. Hak tu mana hak tu? Ini kata daging yang tertentu.
Hak macam jantung pisang tu. Di dalamnya ada lubang. Dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Mana? Hak mana hak ada lubang, hak mana hak ada darah hitam di dalam. Sebab hak jantung umpama hati qalbun ruha jasmaniyun ni, hak seperti jantung pisang ni, semuanya ada belaka. Binatang pun ada. Binatang pun ada. Manusia ada, binatang pun ada. Sebab tu manusia dia panggil hayawanun. Binatang pun hayawanun. Cuma manusia ni hayawanun natik. Yang mana hak di dalam tu masing-masing semua ada belaka ni. Semua ada hak jantung jismaniyung ni. Termasuk binatang. Jadi dalam daging tu ada lubang. Dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Darah yang hitam. Hak mana Nabi SAW dadanya dibelah oleh Jibril AS. Jibril buang hak darah yang hitam tu lah. Tu hak Jibril buang. Darah yang hitam dipanggil hazul lin nafsi tu. Hak buang bagi nafsu. Hak buang bagi nafsu. Hak tu hak dibelah buang oleh Jibril alaihissalam akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah apabila kita naik marah, daripada darah yang hitam habuan nafsu ni, dia akan naik kepada merah telinga. Faham tak? Merah telinga, merah muka. Orang tekak pun jadi merah. Mari mana? Mari daripada darah yang hitam. Hak habuan bagi nafsu tu. Ni hak qalbun jismaniyum, hak bertongkar. Hak dikatakan diserupakan dengan jantung pisang. Hak nak bicara di sini adalah yang kedua, qalbun ruhaniyun. Hak ni bangsa roh ni. Ni hak bangsa roh ni tak boleh nak bicara lah. Kalau hak jismaniyun, hak berjisim tu boleh bicara lah. Tu qalb tu, hak daging yang tertentu tu. Ni hak qalbun ruhaniyun, hak bangsa roh. Yang masa hak bangsa roh ni urusan Allah Subhanahu wa taala. Hak ni hak bicara dalam ilmu tasawuf adalah berkaitan dengan qalbun ruhaniyun, iaitu qalbun ruhaniyun, sesuatu yang halus, yang latifah, yang halus, yang mengetahui dan yang mendapat dan yang mengenal dan yang mendapat daripada manusia. Itu kadang-kadang dipanggil nenek akal tu. Kadang-kadang dipanggil akal. Sebab apa? Sebab dengan qalbun ruhaniyun ni lah kita boleh tahu, kita boleh kenal, kita boleh dapat sesuatu benda. Ada. Kalau tak ada qalbun ruhaniyun ni, contohnya bila Tuhan cabut qalbun ruhaniyun, seperti jadi gila ke? Ni tak nak tahu dah. Tahu pun tak boleh dah, kenal pun tak boleh dah, nak dapat gapo-gapo pun tak boleh dah. Bila dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni qalbun ruhaniyun. Dan ia qalbun ruhaniyun, hakikat manusia. Hak panggil kemanusiaan tu. Hakikat manusianya duduk di qalbun ruhaniyun. Kalau qalbun jismaniyun, tokoh tu binatang pun ada. Itu tak ada beza antara manusia dan binatang. Dan ia qalbun ruhaniyun, yang dihadapkan kepadanya perkataan akan perkataan. Yang kita dah hadap cakap dengan seseorang tu, hadap akan qalbun ruhaniyun ni lah. Sebab tu binatang tak ada qalbun ruhaniyun, kita hadap percakapan pada binatang pun dia tak reti. Dia tak reti sebab dia tak ada qalbun ruhaniyun. Ada juga tu hak pandai tu. Hak pandai tu. Macam terlatih tu. Macam reti juga, macam mengetahui juga. Tu tabi'i sahaja tu. Dia bila dilakukan berulang jadi lekat. Itu tabi'i. Bukan makna dia mengetahui. Faham tak? Dia sudah jadi macam terlatih, diulang dia jadi macam tabi'i. Faham tak? Dia jadi macam semula jadi.
tabi'i dia panggil. Ada. Bukan kerana dia ada qalbun rohaniyun ni, sebab ulang dia pun boleh buat benda yang sama. Bukan dia mendapat umpama manusia ni, dia tak akan dapat sebab tak ada qalbun rohaniyun. Hak tabi'i ni kita cerita zahir tabi'i lah. Hakikatnya semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak kita duk hadap perkataan, duk cerita gitu gini tu ke mana tu? Kepada qalbun ruhaniyun. Hak hati dalam. Sebab itulah kalau tak ada hati dalam ni, apabila apa perkataan yang kita hadapkan pun dia jadi macam apa? Spli, dono apa? Dia macam tak makan. Ada. Dia tak makan. Ada ni. Dia bukan kata kalau gila tu Tuhan tarik terus. Tak ni, dia berakal. Dia dengan hak Tuhan letak dia tu, dia boleh tahu, dia boleh kenal, dia boleh dapat satu perkara. Bila orang hadap perkataan, dia boleh faham sebenarnya. Tapi kenapa macam tak tahu gitu je? Sebab ni, sebab qalbun rohaniyun. Bukan tak ada. Tapi qalbun rohaniyun dia digelap. Bila gelap, macam mari apa-apa hak setakat hak untuk perkataan faham tu boleh faham. Tapi kalau perkataan tu hak jenis cahaya, dia qalbun rohaniyun hak boleh mengetahui, boleh dapat satu perkara itu ada. Tapi dia hak gelap ni, dia kalau mari hak bercahaya, dia tak capah tu. Faham tak? Dia tak capah tu. Tapi kalau perkataan biasa nak cakap benda dunia ni, nakak sangat, faham sangat. Mana dengar tu sekaligus je. Dia boleh tahu dah, dia boleh kenal, boleh dapat tu perkara. Sebab apa? Sebab perkataan tu. Sebab dia ada qalbun rohaniyun. Itu kira asal tu. Tapi kalau kita nak pergi kepada hak perkara-perkara kebaikan, tu bergantung kepada qalbun rohaniyun tu cerah ataupun tidak. Kalau qalbun rohaniyun tu gelap, maka hak benda cahaya sebenar ni takkan dapat. Tapi kalau benda dunia yang tak sebenar ni dia boleh dapat. Dia hak dunia ni, hak ni palsu belaka. Bukan hak sebenar. Bukan hak sebenar. Kita nak kenal hak mana hak sebenar. Dia ada hak dan ada hak batil. Kita nak kenal mana hak sebenar. Mana hak sebenar? Hak mana hak kita nak apabila kita nak mati. Tu hak sebenar. Mana hak kita nak apabila kita nak mati? Orang cari apa pada masa nak mati? Tu hak sebenar. Ke pada masa nak mati himpun gerang tanah, himpun buku bank, ke himpun apa? Himpun pingat-pingat kebesaran. Nak mati dah ni. Dah nak apa ni? Nak himpun pingat-pingat kebesaran. Gitu. Apa yang kita nak ketika tu? Itu hak sebenar. Jadi hak sebenar ni dia bergantung pada ni qalbun rohaniyun kita tu bercahaya ataupun tidak. Qalbun rohani tetap ada. Tetapi kalaulah tidak diasah qalbun rohani, qalbun ni akan gelap. Bukan tak ada. Sebab tu kata selagi ada qalbun rohaniyun ni, apa-apa maklumat yang disampaikan dia boleh terima. Dia terima. Tapi apabila mari benda yang sebenar, tu dia tak masuk. Sebab apa? Sebab qalbun rohaniyun tu tidak dibersihkan, kotor. Jadi hak benda lain dia boleh terima. Tapi benda yang sebenar dia tak boleh nak terima. Bukan kalau dia boleh tahu sekalipun, setakat tahu je. Dia tak ada apa-apa pun bagi dia. Boleh tahu. Apa ilmu-ilmu kita boleh tahu kadang-kadang. Tapi kenapa kita tidak boleh nak amal? Sebab dalaman kita tak ada. Selagi ada qalbun rohaniyun ni, mana setakat ilmu satu perkara. Setakat ilmu. Tambahan pula kalau kita ilmu yang kita pelajari itu, niat kita pula niat yang zulmah. Tu sama telah lah. Kita belajar ilmu agama, niat kita kerana dunia. Itu tu zulmah dah. Belajar tu pun balasan neraka dah. Man talabal ilm li ghairillah fatabawa maqam nar. Siapa yang belajar ilmu agama bukan kerana Allah, dia telah mempersiapkan tempatnya dalam neraka.
Tapi kalaulah dalam keadaan hati qalbun ruhani yang tidak dibersihkan sekalipun, dia boleh dapat ilmu tu, dia boleh jadi pandai, boleh jadi alim. Tetapi adakah dia beramal dengan ilmu tu? Kadang-kadang ilmu tu digunakan untuk dapat kesenangan hidup atas dunia. Sebab apa? Sebab qalbun rohani tidak dibersihkan. Sebab tu kita dalam belajar ilmu agama ni sangat-sangat penting pembicaraan bab membersihkan qalbun rohani. Mana biar ilmu agama yang nur diumpamakan nur ni masuk di dalam hati kita yang ada nur, ada cahaya. Tapi kalau setakat hati jenis ni rohaniyum, hati yang boleh terima pengetahuan apa semua, tapi tidak dibersihkan, memang pengetahuan tu masuk. Tapi pengetahuan dengan niat kosak tadilah untuk dapat habuan dunia. Dan ia malaikat rohani yang dihadapkan dengan perkataan. Dan ia qalbun rohaniyun juga yang disuruh dan yang dilarang. Disuruh, dilarang, di qalbun rohaniyun. Ni semua perkara ni. Semua perkara. Tapi yang kita nak sebenarnya di sini adalah hak berkaitan dengan hak nak membersihkan qalbun rohaniyun. Kita nak pergi kepada hak perkataan-perkataan hak berkaitan dengan agama. Yang disuruh dilarang hak berkaitan dengan agama. Yang disuruh dilarang ni termasuk benda lain, umum ni. Ada umum. Yalah, perkara dunia pun ada yang disuruh, ada yang dilarang. Orang beritahu kita hak ni buat, hak ni langgar undang-undang, kena saman. Kita boleh benda ni memang sebab kita ada qalbun rohani. Sebab tu bila Tuhan cabut jadi gila, tak ada ni. Cerita ni dilarang ni. Kalau buat ni kena samang, dia tak ada ni. Apa panggil apa? Tak makan samang. Apa dah makan samang, dia tak ada tu. Ada. Tapi selagi ada qalbun rohaniyum ni, mana perkataan pun hadap di situ, suruhan pun hadap di situ, larangan pun hadap di situ. Ini cara umum ni. Tapi bila kita pergi kepada pembicaraan mutasawuf nak membersihkan hati, baru lagi kepada perkataan-perkataan yang sebenar, suruhan-suruhan syariat agama, larangan-larangan syariat agama. Tujuannya ke mana? Ke hati tu. Sebab itulah nak ilmu dia kena sertakan dengan membersihkan hati. Sebab itulah bila belajar di pondok contohnya ilmu tauhid, fiqh, ilmu tasawuf tetap tidak pernah ditinggal ilmu tasawuf. Tapi ilmu yang pertama, ilmu kedua, tauhid, fiqh sama telahlah tidak ditinggalkan. Tapi ilmu tasawuf tidak akan ditinggalkan. Ketiga-tiga ilmu. Sebab apa? Sebab ilmu perkataan yang sebenar, suruhan agama, larang agama ni tuju ke mana? Tuju pada qalbun rohaniyun. Qalbun rohaniyun kita ni bersih ataupun tidak. Bila tak bersih tadi kan, akhirnya ada di hati kita hanya semata-mata dunia. Walaupun masuk tu adalah pengetahuan ilmu agama, tapi ilmu agama yang bermatlamatkan dunia. Sebab di dalam belajar ni, kosak tujuan belajar tu sangat-sangat penting, sangat-sangat mustahab. Sangat-sangat penting, sangat-sangat mustahab. Tujuan kosak kita belajar. Kosak kita belajar sebab bila kita belajar kita berpengetahuan. Bila kita berpengetahuan, ujian kau besar kita. Kadang-kadang tujuan kosak kita sebenar, tapi lama-lama kadang-kadang kosak tu boleh tukar. Ini sebab hak dalam ni. Ni hak berkaitan dengan kekuatan hati masing-masing. Dan ada baginya bagi qalbun rohaniyum ni sangkut paut dengan qalbun jismaniyun. Ada sangkut antara hati nurani rohani ni dengan hak qalbun jismani, hak tokoh, tak ada kaitan. Dan sesungguhnya tercengang kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya. Tercengang. Manusia ni tak capai di akal.
Sebab apa? Sebab Tuhan tak beritahu ke Nabi kita, Nabi kita tak beritahu ke kita, kita pun tak tahu kat mana sangkut paut antara qalbun rohaniyun dengan jismaniyun. Tapi ada sangkut paut. Ada sangkut paut. Tapi sangkut paut tu kok mana? Ni tercengang oleh akal manusia. Kerana ni perumpamaan. Kerana persangkutan keduanya, kaitan keduanya menyerupai, contohnya akan persangkutan arak dan jisim. Arak, sifat jisim ni benda yang bertokar tu. Jadi sifat arak ni dia satu dipanggil sifat, satu dipanggil arak. Dia sifat ni umum, arak ni khusus. Sifat hak qadim pun panggil sifat, hak baharu pun panggil sifat. Arak hanya kepada sifat yang baharu. Arak hanya sifat yang baharu. Mana arak? Putih, hitam tu arak. Putih hitam panggil sifat pun boleh. Hak Tuhan pun panggil sifat pun boleh. Itu beza. Kalau sifat hak Tuhan, hak qadim pun panggil sifat, hak di kita hak baharu pun panggil sifat. Tapi hak di kita boleh panggil arak. Di Tuhan tak boleh panggil arak, tu beza dia. Jisim ni hak berbentuk ni, hak berbentuk macam tubuh kita ni jisim dia panggil. Tapi hak berbentuk macam tubuh kita ni nak panggil zat pun boleh, nak panggil jisim pun boleh. Faham tak? Nak panggil zat pun boleh, nak panggil jisim pun boleh. Hak bertokar macam kita ni. Adapun Allah Ta'ala tak boleh panggil jisim, hanya boleh panggil zat sahaja. Zat Allah yang qadim, zat kita yang baharu, yang berjisim. Jadi sekarang ni sangkut paut antara arak dengan jisim. Contohnya antara sifat arak ni, sifat yang ada di biji mata dengan biji mata kita tu, macam mana sangkut paut dia? Di manakah letak sifat apa ni, sifat penlihat di biji mata kita tu? Macam mana kaitan dia? Sekarang ni satu butir mata tu, satu butir mata, itu dipanggil jisim. Di butir mata tu ada arak, iaitu sifat yang terletak di butir mata tu. Bila ada sifat tu, kita dapat melihat. Apa beza, apa kaitan antara sifat tu dengan jisim biji mata? Apa kaitan dia? Cuba cerita tak macam mana? Tapi memang ada kaitan. Cuba cerita macam mana kaitan dia. Sebagaimana di jisim lidah kita ni, Tuhan letak sifat kalam, arak di lidah kita ni. Bila Tuhan letak arak di lidah kita, maka kita pun boleh berkata-kata, keluar bunyi. Maka macam mana kaitan antara sifat kalam dengan jisim jisim daging lidah kita? Macam mana kaitan dia? Daging lidah ada, tapi sifat kalam Tuhan tak letak. Tak boleh berkata-kata, jadi bisu. Mana ada kaitan tu antara sifat dengan jisim lidah kita. Tapi cuba cerita macam mana kaitan dia. Boleh cerita? Itu beza dia. Mana apa ni? Ada sangkutan. Tapi macam mana sangkutan antara qalbun rohaniyun dengan qalbun jismaniyun? Atau persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakah. Betul tak? Yang memakai perkakah dengan perkakah. Perkakah ni kita kata gak baju, memakai perkakah ni kita. Beza dia kat mana? Faham tak ni? Antara bersangkut paut antara yang memakai perkakah. Perkakah ni barang. Mana? Baju. Kaitan dia kita ni dengan baju tu, apa kaitan? Ada kaitan lah. Kita ni sekarang berbaju. Faham tak? Apa kaitan antara kita yang memakai baju dengan mana perkakah dengan baju? Apa kaitan? Kaitan dia kat mana? Sekarang ni kita pakai baju, perkakah tu baju. Jadi kita yang memakai baju, kaitan dengan baju tu sendiri, ada kaitan dia kat mana? Memang ada kaitan lah, sebab kita berbaju, sebab bila kita pakai baju. Tapi apa kaitannya persangkut paut antara kita dengan baju tu? Macam mana? Tak boleh jawab, tak boleh jawab. Tu panggil tercengang.
Tapi ada kaitan tak antara yang memakai baju dengan zat baju tu sendiri? Ada kaitan tak? Ada kaitan. Kaitannya ke mana? Duduk baju di tubuh ni. Boleh cerita lah. Tapi macam mana pula kaitan antara sifat pelihat di biji mata kita dengan sifat boleh berkata-kata di daging lidah kita? Macam mana kaitan dia? Tapi ada kaitan. Tapi kaitannya macam mana? Begitulah juga kaitan antara qalbun ruhaniyun yang ada di qalbun jismaniyun, yang mana sangkut paut antara kedua ni tercengang kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya. Dan apabila disebut akan jantung dalam kitab itu, maka dikenakinya makna yang kedua. Kalau sebut dalam kitab kita ni nak cerita bab qalbun ruhaniyun, qalbun jismaniyun, agi hospital lah tu. Dalam kitab ni sebut kata hati ada dua. Hati hak taqwa tu dengan hati rohani. Hak mana yang dikenaki di sini? Hak dikenaki di sini adalah makna yang kedua, iaitu qalbun ruhaniyun. Hak tu yang dikenaki pada pembicaraan hati dalam kitab tasawuf kita ni. Bukan nak bicara hati hak macam di hospital tu, bukan. Bicara di hospital itu bicara qalbun jismaniyun. Dan apabila disebutkan akan jantung, akan hati dalam kitab itu, maka dikenakinya makna yang kedua, iaitu qalbun ruhaniyun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.